Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Cikgu Yusarimi bin Mat Yusof daripada SMK Kuala Besar. Hari ini cikgu nak sambung pembelajaran hidrokarbon kita, iaitu hidrokarbon yang keempat, lemak berkering di skuad iraman. Suka tak? Sebut lemak ni ramai tak suka kan? Lemak. Okey, ini adalah hidrokarbon yang keempat selepas alkana, alkena, alkohol dan lemak. Okey. Lemak. Okey, apa itu lemak? Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sama juga macam alkohol. Dia terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Itu contoh-contoh lemak. Lemak daripada daging, daripada kacang. Itu makanan-makanan yang banyak lemak belakang tu. Okey. Sebut saja lemak, ramai tak suka kan? Ramai tak suka. Makan lemak, tak suka. Yang sebenarnya lemak ni salah satu daripada kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kita perlu lemak ni. Jangan kata tak ambil pula. Sebenarnya banyak fungsi lemak yang kita telah belajar sebelum ni, nutrien sebelum ni. Banyak fungsi lemak untuk tubuh kita ni. Kan? Ingat lagi tak kelas makanan tu? Kita ada 7 jenis kelas makanan. Okey. Iaitu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, pelawas dan air. Jadi lemak ni diperlukan oleh tubuh. Tapi kita tidak boleh ambil secara berlebihan. Jadi antara fungsi lemak untuk tubuh kita ni saya recall balik pembelajaran yang lepas ni. Yang pertama sebagai penghasilan tenaga. Maknanya lemak ni akan membekalkan tenaga pada kita. Kalau tak ada lemak, tak ambil lemak sikit pun, tak ada tenaga lah. Tak urut, monyok, letih. Okey. 1 gram lemak bersama dengan 9.3 kalori tenaga. 1 gram sikit je. Awak ambil sikit tu, awak boleh 9.3 kalori. Kalori ni jumlah tenaga yang dibakar. Okey, yang kedua sebagai bahan penyusun membran sel. Nak susun membran sel dia, membran sel. Dalam sel kita ni dia ada sel membran. Okey. Nak susun dia memerlukan lemak. Yang ketiga menjadikan suspensi bagi vitamin A, D, E, K. Benda suspensi ni kan, awak tahu vitamin A, D, E, K ni, vitamin ni ada 2, larut dalam lemak dan larut dalam air. Jadi vitamin A, D, E, K ni larut dalam lemak. Jadi lemak ni sebagai pelarut untuk melarutkan vitamin supaya dapat diserap oleh tubuh kita. Yang ketiga, yang keempat, melindungi tubuh daripada suhu yang rendah. Mana kalau musim-musim sejuk, musim-musim hujan ni, kalau tak ada lemak sejuk, orang ada lemak ni bertuah. Dia boleh rasa relax, panas, segar kan. Okey. Yang seterusnya ialah penahan rasa lapar. Orang lemak banyak ni kelebihan dia. Kalau katakanlah musim kemarau yang panjang makanan tak ada. Orang hok kuku tu orang mati dulunya. Tak ada jaga gemuk ni dia boleh ambil balik, tubuh kita boleh ambil balik lemak yang ada di bawah kulit tu, dia bakar balik untuk membekalkan tenaga kepada tubuh kita. Okey, yang seterusnya melindungi organ-organ vital, organ-organ yang lemak-lemak tu, lembek-lembek tu, paru-paru, jantung. Okey, dilindungi oleh lemak. Kalau tak ada lemak, bawah pinggang ni tak ada lemak ni, sel-sel gurah sikit, bagi tendangan kat sikit, tendangan padu maut kat sini ni, punah habis. Jadi lemak ni penting. Dan yang akhir sekali sebagai pelumas di antara persendian. Mana antara sendi-sendi tu dia ada lemak-lemak untuk lebih berfungsi dengan lebih baik. Jadi banyak lemak yang fungsi lemak ni. Jangan pula kata malah nak ambil lemak. Jangan makan makanan yang belum. Bukan tak boleh makan, tapi jangan ambil dalam kuantiti yang berlebihan. Okey, itu lemak, antara fungsi-fungsi lemak. Ni recall balik je. Kita tahu dah pelajaran ni kan. Okey, so lemak ni dia boleh wujud dalam 2 keadaan, iaitu pepejah dan cecair. Awak tengok gambar aja tu. Mana kalau lemak, sumber lemak ni yang pertama minyak. Awak makan minyak masak, okey, minyak sayur-sayuran tu, tu berlemak belaka. Yang kedua daripada daging. Takut sangat nak makan makanan bergoreng, tapi daging sekali makan pergi gopak ketul tu. Tu lemak.
kandungan lemak. Jadi lemak haiwan dengan lemak tumbuh-tumbuhan tu, minyak tumbuh-tumbuhan dengan daging tu, kira daging ayam ke daging kambing ke, semua-semua daging kebanyakan adalah sumber lemak. Lemak yang akan dapat pecah pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Okey, contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Lemak yang kadang cecair dikali sebagai minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Mana lemak ni dalam ia ada dua, pepecah dan cecair. Dalam keadaan pepecah, biasanya daripada lemak haiwan. Okey, kalau dalam lemak-lemak tumbuhan ni dia akan sentiasa dalam keadaan cecair. Apa makna dia suhu bilik ni? Ya, dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Saya tunjuk ni. Ni gambar nama ni. Burger Ramly. Sedap ni. Ada orang tak suka makan burger kan. Budak-budak pun makan burger ni suka. Awak pernah goreng burger tak? Kan? Awak goreng daging burger, lepas masa goreng itu, dia akan menghasilkan lemak yang banyak, minyak. Ia berminyak kan? Keluar minyak. Itulah lemak. Lemak daripada haiwan. Sama juga kalau awak buat sup. Buat sup daging tulang, sup lembu ke. Kalau masa panas tu awak tak nampak. Dia cair. Dia larut dalam air. Tapi apabila sejuk, awak ambil air batu ke awak letak pusing-pusing, awak akan nampak penuh dengan lemak. Okey, awak goreng daging burger, dia jadi cecair. Lepas goreng daging burger tu, minyak tu awak biarkan seketika. Lama-lama awak tengok minyak tu akan jadi beku. Jadi beku, minyak jadi beku. Minyak masak yang kita goreng tu tak beku, tapi minyak daripada ni beku. Tu menunjukkan bahawasanya yang saya bagi tahu tadi, lemak haiwan ni dia dalam keadaan pepecah pada suhu bilik. Suhu bilik ni suhu persekitaran kita ni lah. Dalam rumah kita, bilik kita ni antara 25, 26 hingga 27 darjah Celsius. Kalau 37, 36 tu suhu badan. Kita suhu bilik. Mana lemak haiwan ni awak panas, kalau sejuk sampai pada suhu bilik dia akan jadi pepecah. Tu nak cerita tentang lemak. Dan dalam daging memang banyak lemak lah. Lemak pula, seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibagikan kepada lemak tepu dengan lemak tak tepu. Itu kan hidrokarbon kan? Hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Mana tepu, mana tak tepu akan alkena. So, lemak sama. Lemak tepu dengan tak tepu. Apa itu lemak tepu? Apa itu lemak tak tepu? Nak mudah tengok, saya tunjuk sikit. Awak agak daging burger ni lemak tepu ke lemak tak tepu? Daging burger ni adalah lemak tak tepu. Cuba tengok. Lemak tepu. Lemak tepu ni persamaan dia ada sebatik organik mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Tak larut dalam air. Dua-dua lemak tak larut dalam air. Sumber penting asid lemak dalam badan. Mana sumber penting asid lemak dalam badan? Kalau ingat sistem pencernaan kita, yang kita 3 bahan asas yang akan diserap oleh tubuh kita, iaitu glukosa, asid amino dan asid lemak dan gastro. Memang lemak ni akan diserap oleh badan, sumber yang akan diserap oleh badan. Cuma kalau berlebihan dia akan simpan dalam tubuh menjadi lemak, bukan pada lemak. Jadi lemak, penuh lah lemak tu. Jangan ambil berlebihan. Jadi cuba tengok, cuba kita lihat perbezaan. Cuba lihat perbezaan di antara lemak tepu dengan tak tepu. Lemak tepu ni daripada haiwan. Burger tadi, burger kambing ke, burger arnak ke, burger lembu ke. Apa awak makan daging sup tulang ke. Tu adalah sumber kepada lemak tepu. Keadaan suhu bilik dalam ada pepecah, takak lebu dia tinggi. Nak panah dia tu kena panah lama, tinggi takak lebu dia, suhu yang tinggi baru dia melebur. Maksimum dia bilangan atom dalam molekul maksimum. Jadi banyak bilangan atom hidrogen dalam molekul dia. Dan perubahan hidrogen ke atas molekul tidak boleh berubah. Lemak tak tepu pula, lemak tumbuh-tumbuhan. Ingat, tak tepu titi, tak tepu tumbuh-tumbuhan, tepu haiwan. Dalam keadaan suhu bilik
Keadaan suri dalam bentuk cecair, minyak masak ni lah. Awak tengok cecair, awak letak suhu bilik, letak lah 3-4 tahun ke, dia akan jadi tetap cecair gitu je. Kecuali masuk dalam peti. Peti tu bukan suhu bilik tu. Okey. Takat lebur dia rendah. Okey, takat lebur dia rendah. Okey, bilangan antihydrogen dalam molekul, bilangan antihydrogen belum maksimum. Okey, maknanya belum maksimal tu tak lebih-lebih. Okey, penambahan atom hidrogen dalam molekul boleh tambah lagi sebab dia masih ada atom hidrogen yang tak penuh lagi atom hidrogen dia. Okey, itu adalah perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, tengok gambar rajah makanan tu. Sedap makanan tu. Makanan yang bergoreng. Okey, semua makanan-makanan tu nampak sedap, tapi dia mengandungi lemak yang banyak berlebihan. Okey, jadi lemak berlebihan ni, awak tahu dah lapang kebaikan lemak, tapi kalau ambil berlebihan, okey, kesan dia banyak kesan dia. Lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Bagi pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, lemak tepu. Lemak tepu ni lemak benda, lemak daripada haiwan. Okey. Akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Maknanya kalau ambil banyak, kadang-kadang kolesterol ni tak nampak gemuk. Awak makan kolesterol nampak tubuh biasa kita nampak slim je. Tapi kalau kita cek kolesterol, penuh kolesterol dalam. Kolesterol ni ia tak akan menonjolkan melalui lemak-lemak di tubuh. Tak. Kolesterol ni awak kena cek suku. Walaupun nampak tubuh kurus, kolesterol kemungkinan banyak. Dia bergantung kepada pemakanan awak. Jenis suka makan sup tulang, giabok. Hari-hari bahan giabok. Mata kolesterol naik lah. Okey. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey. Apa kesan dia? Cuba kita tengok. Lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi daripada sumber haiwan. Okey, bukan lagi saja. Telur, mentega tu buat daripada susu kan. Okey, keju daripada sumber haiwan, kandungan kolesterol dia tinggi. Jadi kalau awak suka-suka makan benda-benda daripada sumber haiwan ni, kurang-kurangkan kolesterol. Kolesterol ni banyak membunuh. Tiba-tiba sihat molek, tiba-tiba jatuh, kena stroke. Kita cek kolesterol dia tinggi. Okey. So kena cek kolesterol. Kolesterol ni bukan boleh kita cek macam cek gitu je. Kita nak lebih tepat, kita kena pergi kat klinik kesihatan tu, ambil darah. Kita akan hantar kepada mak-mak dia, cek lah. Baru kita akan dapat tengok kandungan kolesterol kita dengan lebih tepat lagi. Kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel darah. Sel badan. Mana kolesterol ni penting kok, sama dengan lemak. Penting. Kolesterol ni penting juga. Sintesis juhan sepedu dan homoseks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey. Maknanya banyak juga kepentingan kolesterol. Tapi benda-benda pun banyak kepentingan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab tubuh kita ni dia akan ambil dengan jumlah yang diperlukan saja. Okay, hal tak perlu tu menjadi bahaya tak baik untuk kesihatan kita. Cuba kita tengok. Okay, kesan kolesterol yang berlebihan dalam darah, apa kesan dia? Okay, yang pertama, boleh menyebabkan batu karang hempedu dan jaundice. Batu karang hempedu, batu karang ni yang sakit, memang sakit lah. Okay, dan jaundice. Jaundice ni penyakit apa ni? Penyakit demam, penyakit kuning lah. Jaundice. Okay, mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan atherosclerosis. Maknanya kalau awak tengok gambar rajah ni, okay, dinding kita ni, dinding salur darah kita ni, darah akan sentiasa mengepang 24 jam sehari, tak berhenti. Bermula daripada awak dilahirkan, sebelum awak lahir lagi. Okey, selepas dia bagi nyawa, bulan yang keempat tu, okey, jantung awak akan berdegup.
sebelum tu lagi berdegup sampai sekarang ni umur awak berapa 15 tahun tak pernah berhenti. Dia akan berhenti apabila awak berhenti hidup di dunia ni. Jadi sentiasa buat kerja. Jadi kalau ia akan hantar darah melalui salur darah. Kalau salur darah tu tersumbat, letihlah jantung kita. Lama-lama awak akan ada penyakit, lemah jantung, darah tinggi. Okey, jadi kolesterol ni bahaya, dia akan mendak di dalam salur darah. Tengok batu karang jaundice. Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang empedu yang menyekat salur empedu. Okey, salur empedu. Di dalam dekat hati ni kita ni ada empedu. Okey, hati kita akan menghasilkan empedu, dia akan hantar empedu tu ke dalam salur empedu yang hantar kepada pundi empedu. Empedu ni penting, penting untuk membawakan lemak. Okey. Jadi kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang empedu yang menyekat salur. Jadi empedu dalam ni bahaya dalam salur empedu tu. Okey. Memang bahaya. Salur empedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Okey, menyebabkan jaundice. Cuba tengok. Mendapang kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan atherosclerosis. Cuba tengok. Beza di antara arteri yang sihat dan arteri yang atherosclerosis. Atherosclerosis. Ni yang ini. Tengok lumen ni. Lumen ni adalah salur arteri. Mana lumen yang normal tu besar. Okey, lumen yang ada kolesterol ni kecil. Kuning tu kolesterol dah. Kalau lubang kecil ni, tekanan dia lebih tinggi. Allah tu lebih tinggi tekanan dia. Kalau awak pernah ambil air gelang getah tu, awak nak suruh air pergi laju tahu, tutupkan lubang dia, jadi lubang spit tu air laju lagi. Ni lubang spit ni dia gerakkan dia dengan laju, tekanan dia lebih tinggi. Okey, jadi lama-lama dia tidak baik untuk kesihatan kita. Kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Okey, lumen arteri sempit akan mengganggu menyekat aliran darah dan keadaan yang dikenali sebagai atherosclerosis. Takut sikit lagi, bukan sempit saja, sumbat, jeng lah awak. Darah tak sampai ke otak. Okey, kena stroke, kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Mendapang kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan atherosclerosis. Okey, boleh menyebabkan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Okey, stroke, arteri yang menuju ke otak tersumbat ataupun pecah. Sumbat, pecah, berlaku penggumpalan situ, oksigen tak dapat dihantar. Lama-lama awak pun jadilah arwah. Okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. So, tengok bahayanya pengambilan lemak yang berlebihan. Okey, jadi seterusnya langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah. Macam mana kita nak elak daripada masalah untuk mengelak masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol dalam darah ni? Okey, macam mana? Yang pertama, kita kurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Lemak tepu. Ya, dua jenis lemak. Orang kata makanan minyak masak, minyak tumbuh-tumbuhan tu. Minyak tumbuh-tumbuhan tu dia tak ada kolesterol. Minyak tumbuhan, minyak tak tepu tak ada kolesterol sebenarnya. Jadi awak minum pun tak apa. Tapi kalau berlebihan minyak tumbuh-tumbuhan ni, dia jadi mana? Ia akan menjadi obesity. Lemak akan berkumpul lama-lama jadi obesity. Tak molek juga. Okey, gemuk ke betong. Obesity pun bahaya juga. Lemak-lemak akan tutup. Bukan kalau kolesterol ni daripada dalam. Lemak-lemak obesity ni daripada luar. Kepik lama-lama sumbat juga. Kan? Jadi sebenarnya kalau berlebihan ni tak comel. Okey. Jadi kalau awak nak sihat, kurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Lemak haiwan ni. Lemak haiwan tadi. Daging. Kalau sup biabok tu lagi lah. Bahaya kan. Ada setengah-setengah tu memang favourite dia. Sup biabok ni. Hari-hari. Boleh makan. Tidak masalah.
Tapi makanlah sebulan sekali. Okey, tak ada masalah. Ataupun makan jangan banyak. Okey, jadi kurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Okey, yang kedua, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Ambil lemak tak tepu. Orang kata makanan sunnah yang terbaik, kita minum dulu minyak zaitun kan. Minyak zaitun tu molek. Lemak ni ada lemak, ada dua, lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. Minyak zaitun tu lemak baik. Dia boleh mengurangkan kolesterol kita dalam darah kita. Okey, lemak tak tepu. Okey, so itulah antara sebatian karbon yang keempat kita, lemak. Okey, jadi untuk pembelajaran ini saya harap pelajar-pelajar tahulah apa itu lemak, kandungan lemak macam mana, fungsi lemak, kelebihan lemak. Okey, lemak, jenis-jenis lemak, lemak tepu dan tak tepu. Okey, dan kesan pengambilan lemak jika berlebihan. Okey, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat manfaat. Okey, dan insya-Allah cikgu akan sambung dengan masih lagi tajuk lemak tu. Okey, masih lagi sebatian karbon, tajuk minyak sawit. Okey, untuk itu saya berhenti dulu setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.